Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 5 Ogos 2020 bersama saya, Syazwan Ami. Keluarga Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim hari ini mempersoalkan mengapa suspek kematian anaknya akan dituduh dengan pertuduhan lebih ringan. Ini susulan kenyataan Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin di Dewan Rakyat semalam yang mengatakan polis mencadangkan supaya 12 suspek terbabit dituduh mengikut Seksyen 143 Kanun Keseksaan. Seksyen 143 Kanun Keseksaan membabitkan kesalahan menyertai perhimpunan awam. Polis juga mengesyorkan satu inkuest baru diadakan. Ayah Muhammad Adib, Muhammad Kasim Abdul Hamid berkata, kerajaan perlu meneliti cadangan itu sebaik mungkin dalam usaha membela keadilan terhadap kematian anaknya. Pada 27 September 2019, Mahkamah Coroner Shah Alam memutuskan kematian Muhammad Adib adalah akibat perbuatan jenayah yang dilakukan lebih 2 atau 3 individu tidak diketahui. Ketua Polis Negara Abdul Hamid Bado pada 13 Julai lalu dilaporkan berkata masih tiada saksi yang dipanggil memberi keterangan benar-benar melihat Muhammad Adib dipukul. Wanita Pakatan Harapan mendakwa Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Siti Zaila Muhammad Yusof bersikap cuai apabila memuat naik gambarnya bersama anak mangsa kepada kes pembunuhan. Dalam kenyataan media bersama hari ini, wanita PH berkata anggota Parlimen Rantau Panjang itu tidak bertanggungjawab apabila mendedahkan identiti remaja berkenaan dalam media sosialnya. Kata mereka, tindakan Siti Zaila itu bercanggah dengan peruntukan Akta Kanak-Kanak 2001 yang digubal bagi melindungi kebajikan dan keselamatan golongan terbabit. Ia ditandatangani Ketua Wanita PKR Fuziah Saleh, Ketua Wanita Amanah Aiman Atira dan Ketua Wanita DAP Chong Eng. Semalam Siti Zaila bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat menziarahi seorang remaja yang juga anak kepada mangsa bunuh yang menarik perhatian ramai baru-baru ini. Lawatan itu dirakamkan dalam salah satu hantaran di Instagram Siti Zaila. Ia bagaimanapun dipadam kemudian. Kunjungan tersebut juga mendapat liputan akhbar utusan Malaysia dengan identiti remaja terbabit didedahkan. Sementara itu, Siti Zaila yang dihubungi Malaysia kini menjelaskan kesilapan tersebut dilakukan oleh utusan Malaysia kerana mendedahkan gambar dan identiti remaja itu. Semua rakyat Malaysia yang berada di Lubnan dilaporkan selamat, kata Menteri Luar Hishamuddin Hussein. Beliau berkata perkara itu telah disahkan oleh Kedutaan Besar Malaysia di Beirut dalam laporan awalnya. Kira-kira tengah malam Selasa waktu Malaysia, berlaku kebakaran diikuti letupan dahsyat di sebuah gudang di pelabuhan di Beirut, ibu negara Lubnan dipercayai tempat bahan letupan disimpan. Letupan itu mencetuskan kemusnahan di seluruh bandar dan menyebabkan sekurang-kurangnya 70 orang maut dan lebih 3,000 orang cedera. Hishamuddin berkata pihak kedutaan juga menasihati rakyat Malaysia yang tinggal di negara itu agar kekal berada di dalam rumah. Malaysia adalah sebahagian daripada Pasukan Sementara Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan atau UNIFIL bagi tugas menjaga keamanan di selatan Lubnan dan dikuatiri sebilangan anggota pasukan mungkin berada di Beirut ketika letupan itu berlaku. Presiden Lubnan Michelle Aoun dilaporkan telah mengisytihar tempoh berkabung selama 3 hari. Muhammad Rehan Kabir, warga Bangladesh yang ditahan oleh Jabatan Imigresen kerana terlibat dalam dokumentari Al Jazeera akan diusir dari negara ini dalam masa terdekat. Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Khairul Zaimi Daud berkata, pihak polis telah selesai menjalankan siasatan terhadap warga Bangladesh itu. Kata Khairul, Raihan juga akan disenarai hitamkan dari memasuki negara ini buat selama-lamanya. Raihan yang diburu Jabatan Imigresen Malaysia, ekoran pembabitannya dalam dokumentari kontroversi Al Jazeera ditahan pihak berkuasa pada petang 24 Julai. Dia dikehendaki pihak berkuasa untuk membantu siasatan berkaitan dokumentari Lock Up in Malaysia's Lockdown sebelum ini. Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Bahagian Siasatan dan Perundangan, Mior Farid Al-Atrash Wahid yang mengesahkan perkara itu berkata, suspek telah diserahkan kepada pihak polis. Sementara itu, Khairul berkata pihak polis telah menyerahkan kertas siasatan terhadap warga Bangladesh itu ke pejabat peguam negara. Jumlah
kes baru COVID-19 di negara ini melonjak daripada 1 kes semalam apabila Kementerian Kesihatan memaklumkan terdapat 21 lagi kes baru dicatatkan setakat tengah hari tadi. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan berkata, daripada 21 kes baru itu, 15 adalah kes import dan 6 adalah penularan tempatan. Dengan perkembangan itu, jumlah kumulatif kes positif di Malaysia adalah 9,023 kes. 3 kes penularan tempatan dikaitkan dengan kelompok PUI Siva Gangga yang bermula dari pemilik restoran nasi kandar di Napoh Citra Kedah. Dr. Nur Hisham juga memaklumkan terdapat 18 kes pulih hari ini menjadikan jumlah kumulatif pulih 8,702 kes. Ini menjadikan jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan di negara ini sebanyak 196 kes. 64 tahun menempuh alam perkahwinan bukanlah satu tempoh yang singkat dan ia wajar diraikan. Begitu perasaan yang dikongsikan oleh bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad sempena ulang tahun perkahwinannya yang ke-64. Dr. Mahathir Mohamad hari ini memuat naik beberapa gambar bersama isterinya, Dr. Siti Hasmah Ali, bagi memperingati ulang tahun perkahwinan mereka yang ke-64. Pasangan itu dilihat bergambar di satu lokasi di tepi laut yang tidak dinyatakan. Bekas Perdana Menteri itu berkata, dia tidak biasa berkongsi saat-saat peribadi dalam hidupnya, namun mengatakan hari ini adalah saat istimewa. Dr. Mahathir dan Dr. Siti Hasmah melangsungkan perkahwinan hari ini pada tahun 1956 dan kedua-dua mereka bertemu semasa belajar di Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura. Mereka dikurniakan 7 orang anak sepanjang perkahwinan. Anak pasangan itu iaitu Mukris dan Marina turut berkongsi ucapan tahniah atas ulang tahun perkahwinan ke-64 pasangan tersebut. Pengguna media sosial juga tidak ketinggalan untuk mengucapkan selamat ulang tahun perkahwinan serta mendoakan kesihatan pasangan itu. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.